Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaffar bin Khaliluddin, pelajar Diploma Kehakiman dan Ulama Syar'i, Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia sesi 2023-2024 akan membentangkan artikel bertajuk Aplikasi Kaul Muktamad dan Pandangan Mazhab Fiqh dalam proses pengeluaran fatwa di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Profesor Madya Dr. Nisa Muhammad Ahmad atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membentangkan artikel ini. Sebagai pengenalan, mazhab fiqh telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memandu masyarakat Islam, khususnya dalam perkara berkenaan hukum hakam. Di Malaysia, mazhab Syafi'i merupakan mazhab utama yang diamalkan. Ianya telah berakar umbi dalam amalan keagamaan bukan sahaja secara individu, malah telah sebati dalam pentadbiran agama Islam di peringkat negeri dan persekutuan. Ini dapat dilihat dalam pentadbiran Undang-Undang Islam di peringkat persekutuan dan negeri-negeri di Malaysia seperti mana yang termaktub di dalam Akta, Ordinan dan Enakmen. Salah satu cabang dalam pentadbiran agama Islam di Malaysia yang memerlukan penglibatan pandangan mazhab fiqh ialah dalam pengeluaran fatwa. Dalam proses pengeluaran fatwa pula, kaul muktamad adalah elemen yang sangat penting sebagai sumber rujukan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri. Oleh itu, perbincangan seterusnya akan melihat kaul muktamad, mazhab fiqh dan fatwa sebagai kata kunci bagi melihat senario pengaplikasian kaul muktamad dan mazhab fiqh dalam proses pengeluaran fatwa sehingga fatwa sebagai produk akhir dikeluarkan. Seperti yang telah dinyatakan, kaul muktamad mazhab Syafi'i telah diiktiraf sebagai pandangan yang diutamakan dalam Akta, Enakmen dan Ordinan Undang-Undang Islam di Malaysia. Isu yang hendak dibangkitkan ialah adakah penggunaan kaul muktamad mazhab Syafi'i ini diguna pakai sepenuhnya dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan di setiap negeri atau berlaku percampuran kaul muktamad mazhab-mazhab muktabar yang lain dalam pengeluaran fatwa. Di Malaysia, walaupun mazhab Syafi'i merupakan mazhab utama dalam penentuan hukum, namun begitu tidak semua negeri mengamalkan mazhab Syafi'i dalam perundangan mereka. Negeri Perlis contohnya menggunakan metodologi yang berbeza dalam mengistimbatkan fatwa, dan perbezaan metodologi ini dapat dilihat dalam pembentukan enakmen antara negeri Perlis dengan semua negeri di Malaysia, yang mana negeri Perlis dalam pemutusan fatwa-fatwanya merujuk kepada Al-Sunnah wa Al-Jamaah tanpa terikat dengan mana-mana mazhab. Apakah itu fatwa? Dari sudut bahasa, fatwa ialah memberi jawapan bagi sesuatu permasalahan oleh seorang faqih. Dari sudut istilah pula, fatwa ialah jawapan oleh mufti terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Juga perkabaran tentang hukum Allah sama ada wajib atau harus. Seksyen 34 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 menyatakan bahawa fatwa bermaksud pendapat atas apa-apa persoalan yang belum diselesaikan atau yang menimbulkan pertikaian mengenai atau berhubung dengan hukum syarak. Dalil dari Al-Quran iaitu surah Al-Nisa ayat 127 dengan maksudnya, dan mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kaum perempuan. Katakanlah olehmu, Allah akan memberi keterangan, yakni fatwa kepada kamu mengenai mereka, dan juga apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam kitab, yakni Al-Quran ini. Dalil daripada hadis pula adalah daripada riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi, yang maksudnya bahawasanya Rasulullah SAW telah mengutus Sayyidina Muaz ke Yaman lalu bersabda, bagaimanakah kamu mengeluarkan hukum? Jawab Sayyidina Muaz, aku mengeluarkan hukum dengan apa yang terkandung di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Sabdanya, jika tidak terdapat di dalam kitab Allah, jawabnya, maka dengan sunnah Rasulullah SAW. Sabdanya, jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah SAW, jawabnya, aku berijtihad dengan akal fikiranku. Bersabda baginda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk terhadap putusan Rasulullah. Bentuk fatwa. Pertama, fatwa yang semata-mata bersifat sebagai suatu penjelasan dan keterangan tentang hukum. Kedua, fatwa yang melibatkan perbuatan berijtihad, yakni tahqiq al-manat yang memberi maksud proses pelaksanaan dan pemakaian ilah hukum yang dipetik daripada teks undangan atau ijma' kepada kejadian yang baharu. Juga keadaan di mana mufti masih belum mempunyai apa-apa maklumat hukum tentang persoalan tertentu. Bidang kuasa negeri dalam hal ehwal agama.
Bidang kuasa dalam hal ehwal agama Islam telah diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada negeri-negeri di Malaysia melalui Jadual ke-9 Senarai 2. Ia dibaca bersama Perkara 74/2 iaitu tanpa menjejaskan apa-apa kuasa untuk membuat undang-undang yang diberikan kepadanya oleh mana-mana perkara lain, Badan Perundangan sesuatu negeri boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam senarai negeri, iaitu senarai kedua yang dinyatakan dalam Jadual ke-9 atau senarai bersama. Kita lihat pula perbandingan kaul muktamad antara negeri-negeri dalam pengeluaran fatwa. Dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003, sebagai contoh, Seksyen 54/1 menyatakan dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah Seksyen 49 atau memperakukan sesuatu pendapat di bawah Seksyen 53, Jawatankuasa Fatwa hendaklah pada lazimnya mengikut kaul muktamad, yakni pendapat-pendapat yang diterima mazhab Syafi'i. Kurungan 2 pula menyatakan jika Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa dengan mengikut kaul muktamad mazhab Syafi'i, suatu keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam akan terhasil, Jawatankuasa Fatwa bolehlah mengikut kaul muktamad mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali. Seksyen ini adalah sedia dengan seksyen lain seperti Seksyen 26 Enakmen Mufti dan Fatwa Kedah Darul Aman tahun 2008, Seksyen 37 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 2004 dan Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003. Di Negeri Perlis pula, Perkara 5/1 Perlembagaan Negeri Perlis menyatakan bahawa agama bagi Negeri Perlis ialah agama Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang telah diamalkan di dalam negeri. Ini bermakna ia tidak terikat dengan mana-mana mazhab sama ada Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perlis tahun 2006 menyatakan dalam Seksyen 54/1 dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah Seksyen 48 atau memperakukan apa-apa pendapat di bawah Seksyen 53 Jawatankuasa Fatwa hendaklah mengikut Al-Quran dan atau Sunnah Rasulullah. Kita lihat pula aplikasi kaul muktamad antara negeri-negeri dalam pengeluaran fatwa. Dalam perkara kunut subuh misalnya, negeri-negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu menggunakan pakai pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, iaitu membaca kunut adalah sunat. Ini adalah berdasarkan kepada dalil daripada Anas bin Malik yang berkata Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut subuh hingga wafat. Di Negeri Perlis pula, dalam perkara berkenaan kunut subuh, Negeri Perlis berpegang kepada pendapat Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, iaitu tidak wujud kunut dalam solat subuh. Ini adalah berdasarkan dalil daripada Ibn Mas'ud yang berkata Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan kunut dalam mana-mana solatnya. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-36 pada tahun 2018 menyatakan kunut subuh antara perkara yang khilaf di kalangan ulama. Fatwa Perlis mentarjihkan solat subuh dilakukan tanpa kunut solat subuh. Pegangan amalan khusus kunut solat subuh ditarjihkan sebagai kaul yang dhaif. Dalam perkara nasab anak tak sah taraf pula, negeri-negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu berpegang kepada pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, iaitu anak zina atau anak luar nikah hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah. Ia sama seperti apa yang telah diputuskan di dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali pertama yang bersidang pada 28 hingga 29 Januari 1941. Namun begitu, di Negeri Perlis pula,
Fatwa Negeri Perlis yang diwatakan pada tahun 2013 menyatakan bahawa anak yang lahir kurang 6 bulan selepas ibunya berkahwin boleh dibinkan kepada suami ibunya kecuali jika dinafikan oleh si suami. Ia adalah berpandukan kepada pendapat Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Kita lihat pula prinsip pemakaian pandangan pelbagai mazhab dalam fatwa Malaysia. Pandangan mazhab Syafi'i adalah pegangan utama yang diguna pakai dalam fatwa-fatwa di Malaysia dalam hukum berkaitan akidah, ibadah, muamalat, munakahat dan hukum-hukum syarak yang lain. Pandangan mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali tetap perlu diguna pakai demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat untuk mengangkat segala masyaqqah dan haraj yang ada. Dalam beberapa isu dan keadaan tertentu, jawatan kuasa fatwa negeri maupun kebangsaan turut mengaplikasikan pandangan mazhab selain daripada mazhab Syafi'i. Kita lihat pula fatwa yang mengaplikasikan pandangan mazhab selain Syafi'i. Contoh pertama ialah dalam pembayaran zakat menggunakan nilai ringgit. Mazhab Jumhur yang terdiri daripada mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali menyatakan tidak harus nilai wang sebagai ganti zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Mazhab Hanafi pula menyatakan harus pengeluaran nilai wang sebagai ganti zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi menggantikan satu kantang beras. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah pada 11 hari bulan 11 1989 menyatakan harus kaum muslimin di negeri ini mengeluarkan zakat fitrah yang wajib ke atas mereka dengan harga makanan yang biasa dimakan iaitu beras. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Malaysia kali ke-57 pula telah menjelaskan telah membuat penyelarasan kaedah penentuan harga zakat fitrah di seluruh Malaysia. Contoh kedua ialah perkara berkenaan bersentuhan antara lelaki dan wanita ketika tawaf adakah membatalkan wuduk. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan lelaki dan perempuan tanpa lapik akan membatalkan wuduk, sama ada sentuhan itu disertai syahwat ataupun tidak. Begitu juga sama ada sentuhan itu sengaja ataupun tidak ataupun terlupa. Dalam mazhab Hanafi pula, bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan wuduk. Pendapat ini turut disokong oleh Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dan pendapat Ibn Abbas, Tawus Al-Hasan dan juga pendapat pilihan Ibn Taymiyah. Dalam mazhab Hanbali dan Maliki pula, sentuhan di antara lelaki dan perempuan tidak membatalkan wuduk jika tidak disertai dengan syahwat. Resolusi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan kali ke-21 telah memutuskan bahawa dalam isu batal wuduk ketika mengerjakan tawaf, demi maslahat jemaah haji daripada segi masyaqqah dan haraj mereka seperti kesesakan di tempat tawaf yang boleh menyebabkan berlaku persentuhan di antara lelaki dan perempuan, jemaah haji boleh menggunakan pendapat yang mengatakan tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat. Kesimpulannya, setiap fatwa yang dikeluarkan mempunyai asas yang tersendiri di samping sandaran hujah yang kukuh. Setiap fatwa yang dikeluarkan mengambil kira kepentingan umat Islam dari sudut ajaran dan pegangan. Sewajarnya bagi umat Islam menghormati fatwa yang dikeluarkan demi kesejahteraan hidup umat Islam dalam menjalani kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.